Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Nizam bin Hashim, bernombor metrik 283331. InsyaAllah akan membentangkan ataupun akan menerangkan sebuah sedikit tentang tajuk kontrak dalam Islam ini. Sebab saya memilih wakalah. Baik, konsep wakalah ini adalah salah satu kontrak yang menjadi nadi atau menjadi ataupun sebahagian daripada kaedah muamalat semasa. Jadi terdapat banyaklah hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang konsep wakalah ni, iaitu wakil. Dia dalam maksud dalam syarak adalah apa orang panggil, pelantikan wakil, pelantikan wakil dalam urusan yang baik. Kita lantik wakil untuk sesuatu urusan. Urusan tu pula urusan yang mestilah urusan yang baik, urusan yang dibenarkan syarak, urusan yang bukan urusan yang haram lah. Itu dari segi maksud wakalah dari segi syarak dia lah. Dari segi syarak dia, maksud dia kita melantik wakil, tapi dalam hadis ataupun dalam pemahaman dalam artikel yang saya sertakan tu, dia ada cerita detail lah dari segi ahli hadisnya, memahamkan maksud wakalah tu dari sudut yang lain, bukan sudut maksud yang sama, cumanya ayat yang lain sikit lah. Dia maksud dia lantik wakil juga, dia pemeliharaan, dia jaga, dia kena jaga amanah tu lah, menjaga amanah, orang yang menjaga amanah. Baik. Wakalah ni bukan sekadar kita guna, bukan sekadar dalam perkara muamalat saja, bahkan dalam dalam munakahat ataupun perkahwinan juga kita guna dia. Kita guna dalam bab korban, nak sembelih binatang korban. Setiap kali musim raya korban tu, kita dapat lihat penama tu dia mai bagi yang dia mai wakilkan dekat tukang sembelih. Tukang sembelih akan sembelih korban tu, wakil, dia wakilkan kepada tukang sembelih. Ataupun dari segi membayar zakat, dia bayar kepada wakil, nak bayar kepada pemerintah melantik wakil dia, ataupun kita panggil amil, amil zakat. Kita bayar melalui amil, dan amil akan bagi kepada pemerintah lah. Baik, sebab tu dalam wakalah ni dia ada dia ada 8 prinsip utama, iaitu yang pertamanya, melantik wakil dalam perkara yang dibenarkan syarak, seperti dalam urusan zakat, korban, haji atau perkahwinan, atau juga perniagaan pun ada. Melantik, dia orang kata melantik wakil dalam perkara yang dibenarkan syarak ni, dia relate dengan satu ayat Quran, satu ayat Quran dalam surah Al-Maidah, yang membawa maksud dan bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara kebajikan, perkara takwa, dan jangan kamu tolong dalam perkara yang maksiat. Jahat dalam Arab dia tak ingat, lupa. Baik, kemudiannya prinsip yang kedua, dia tu wakil tidak menanggung kerugian. Kalau kerugian tu bukan berpunca daripada kelalaian, tapi kalau kerugian tu berpunca pada kelalaian wakil tu sendiri, maknanya dia akan tanggung lah kerugian tu.
Dia akan bukan ditanggung, dia kena bayar ganti rugi. Baik. Kemudian yang ketiganya, melantik wakil yang tidak wujud bersama di tempat berwakil. Wakil yang tidak wujud ni maknanya kita lantik wakil tapi kawan hak kita nak lantik tu dia tak ada kat situ, dia ada kat tempat lain. Kita lantik dia sebagai wakil untuk buat urusan kita di sana tu. Boleh diharuskan oleh para ulama. Kemudian melantik wakil dengan keizinan pewakil. Kita lantik orang hak wakil tu bagi izin baru kita boleh lantik dia. Macam mana? Keizinan pewakil lah. Kemudian melantik wakil daripada kalangan orang muka Islam pun boleh diharuskan, tapi dengan syarat dia dalam perkara-perkara yang boleh, yang ataupun diharuskan oleh syarak. Kita nak lantik dia orang bukan Islam pun boleh, tapi bukan dalam perkara-perkara yang melibatkan dosa ataupun maksiat ataupun perkara yang diharamkan oleh syarak. Kemudian membayar upah. Bayar upah ataupun tak bayar upah ni, orang kata wakalah, kita bayar upah ataupun kita tak bayar upah, dua-dua boleh. Kalau bayar upah ni macam ambil zakat tadi tu lah, pemerintah akan bayar, akan memberi melalui Majlis Agama Islam lah, dia akan memberi upah pada ambil zakat tu. Tapi kalau tak ada upah pun boleh juga. Tak ada upah, lantik wakil dan wakil tu tak menerima apa-apa upah pun boleh juga, dengan kerelaan dia. Tapi elok dia upah lah, kita bayar lah upah sebab kita lantik wakil dia. Dia pun memudahkan urusan kita kan. Jadi membayar upah tu sebagai sedekah kita kepada wakil kita tu. Baik, kemudian mengamalkan sifat jujur dan amanah. Dalam wakalah ataupun dalam menjadi wakil ni pun perlu ada, dan bukan perlu, memang wajib lah sifat jujur dan amanah ni, supaya benda yang kita wakilkan kat dia tu berjalan dengan baik. Contoh kita lantik wakil dalam urusan pembelian kereta. Kita nak beli kereta dan kita lantik dia sebagai wakil, kita akan bayar lah upah dia. Kita akan pergi cari, tolong cari sat kereta murah-murah, dan dia kena jujur lah. Dia beli, katalah kita bayar upah ada 1,000, ataupun kita jual lah kereta. Sebab kebanyakan hak nak beli ni dia pergi tengok sendiri. Tapi kalau hak nak jual tu, kebanyakan dia hantar wakil. Dia lantik wakil, dia lantik, ataupun dia panggil istilah broker pun ada. Tapi kita wanted kata hang jual lah kereta ni dengan harga 8,000. Nanti aku dalam 8,000 tu aku bagi upah kat hang dalam 2,000. Maknanya aku nak 6,000. Hang jual 8,000, aku nak 6,000, 2,000 ambil upah kat hang. Jadi wakil tu dia kena jujur. Dia kena jujur dan amanah dengan benda tu. Dia tak boleh pergi jual kat orang 10,000 sebab harga dah ditetapkan lah. Kalau dia kata aku nak 6,000 lah, kalau hang boleh jual 10, ambil kat hang 4,000. Kalau hang boleh jual 12, ambil kat hang 6,000. Tapi aku nak 6,000 harga kereta ni. Tu kalau macam tu tak apa. Tapi kalau dia kata hang jual lah 8,000, tutup dia pergi jual kat kawan tu 9,000. Upah dia makan 2,000, 1,000 lagi pun dia masuk poket dia juga, sebab dia nak lebih tamak. Dia tak jujur, dia tak amanah bila dia jadi wakil. Jadi prinsip wakalah ni dia mesti jujur dan dia mesti amanah. Baik, kemudian yang ke-8nya, kita tidak dibenarkan untuk melantik wakil dalam urusan yang diharamkan oleh syarak. Contoh dia, kita bagi duit kat seorang suruh dia pergi beli arak, tak boleh. Kita hantar wakil pergi beli. Ataupun kita sebagai pemimpin di peringkat atasan, kita mencuri harta rakyat melalui wakil. Kita lantik satu orang, hang ejah tengok, dan kita suruh dia ejah apa semua, dan duit
duit peruntukan kerajaan tu masuk dalam poket kita. Itu pun tak boleh juga. Baik, aplikasi dalam perbankan Islam. Dalam perbankan Islam, konsep atau penggunaan wakalah ni bukanlah satu yang baru. Dia ni dah lama dah dalam bank Islam sendiri. Bank Islam dia ada satu akaun yang dia bagi nama akaun pelaburan wahid wakalah ataupun WIA ke apa? WIA, Wahid Investment Account. Maknanya orang hak beli, pemegang akaun, bukan beli, dia pemegang akaun, orang yang buka akaun WIA ni, Wahid Investment Account ni, dia bila dia buka tu, nanti pihak bank dia akan bagilah syarat-syarat terma, dan syarat tu macam-macam lah. Ada lagi, tapi dia masih tak lari daripada syarat. Dalam akaun ni, dalam pemegang akaun ataupun orang yang buka akaun Wahid WIA ni, Wahid Investment Account ni, dia memberi kuasa kepada pihak bank untuk menjalankan urus niaga ataupun melakukan pelaburan. Pelaburan kat mana-mana yang pihak bank rasa menguntungkan lah. Pihak bank dia bagi kuasa penuh. Dia buka akaun dan dia bagi kuasa penuh pada pihak bank untuk gunakan duit dia tu untuk pihak bank melabur kat mana-mana. Dan pihak bank Islam akan menerima fee ataupun menerima upah daripada perkhidmatan itu. Dia dah tetap lah. Tak apa ya. Kita pun tak kaji banyak mana dia ambil, tapi dia tetap berapa untuk dia menerima fee. Dan sekiranya pelaburan dia tu rugi, maknanya pemegang akaun tu pun akan rugi sekali. Tapi kalau pelaburan tu rugi disebabkan salah laku daripada pihak bank akan bayar ganti rugi kepada pemegang akaun tu. Tapi kalau untung, mereka ada kiraan dia lah, dia akan bayar untung tu bila dia berapa kadar dia tu hak tu adalah hak tu syarat dan terma dan syarat daripada pihak bank lah, siapa yang buka akaun ni. Baik, kesimpulannya yang kita buat, wakalah ni dia instrumen ataupun kontrak yang kekal relevan sepanjang zaman, digunakan oleh kita, digunakan oleh pihak bank. Malah dalam pihak bank dia mengembangkan konsep wakalah ni kepada bentuk-bentuk yang lain dalam contoh kontrak tawaruk sebagai contoh. Dan dia Tuhan bagi ilmu ni, konsep ni, supaya dia menjadi rahmat dan memudahkan urusan seharian kita. Itulah sebagai kesimpulan akhir yang saya dapat sabar sedikit yang saya memahami konsep wakalah dalam perbankan Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.